Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita bicara mengenai Palestin dan tajuk kita lebih spesifik iaitu menelusuri masyarakat ataupun orang di Palestin. Jadi tajuk yang diamanahkan kepada saya lebih kepada nak kenal ataupun mengenai orang dekat Palestin sana tu. Tajuknya menelusuri kehidupan rakyat Palestin. Okey. Jadi saya nak bagikan ceramah pada malam ini dalam dua bahagian. Satu bahagian dipanggil sejarah klasik lah. Sejarah klasik ni daripada mula-mula sekali tanah Palestin dan kaitannya. Yang keduanya sejarah moden dan realiti yang berlaku sekarang. Okey, kita pergi terus pada bab pertama iaitu sejarah klasik Palestin. Tuan-tuan sekalian, Palestin ni terkenal mula-mula sekali iaitu pada zaman Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim ni tarikhnya kalau ikut timeline dia kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. Kita ni kan 2000, maknanya 2024 masuk 2024 Masihi Dia 1800 tahun sebelum Masihi. Waktu 1800 tahun kurang lebih 1800 tahun ke 2000 tahun sebelum Masihi, apa yang ada zaman itu? Ada dua kerajaan tua lama. Satu Mesopotamia dekat Iraq. Satu lagi adalah kerajaan Mesir lama. Mesopotamia ni dekat Iraq sekarang. Dan satu lagi adalah kerajaan Mesir lama. Jadi Nabi Ibrahim ni lahir dekat kerajaan Mesopotamia, dekat kerajaan Ur. Ur ni bahagian selatan Iraq. Dan di situ semua kita maklum bahawa Nabi Ibrahim AS kemudian dia bertentangan dengan satu orang raja iaitu Namrud. Namrud yang bakar Nabi Ibrahim, tetapi kulit Nabi Ibrahim tidak sedikit pun tersentuh dengan api. Jadi kemudian selepas daripada peristiwa itu, Nabi Ibrahim pun keluarlah daripada kerajaan Mesopotamia ni, kerajaan Ur. Mana Nabi Ibrahim pergi? Nak pergi ke kerajaan Mesir lama. Di antara kerajaan Mesopotamia dengan kerajaan Mesir lama, di tengah-tengah itulah bumi Palestin. Jadi Nabi Ibrahim naik ke Haran, kemudian naik kemudian menetap sekitar bumi Palestin, berkahwin dengan isterinya Siti Sarah. Kemudian sekitar maknanya di Palestin, Siti Sarah tu kemudian pergi ke Mesir, berulang ke Mesir. Lama berkahwin dengan Siti Sarah, tak dapat anak. Kemudian di Mesir berkahwin dengan satu orang lagi iaitu Siti Hajar. Balik duduk sekitar Palestin. Ketika itu Palestin memang dah ada penduduk dah. Orang asal sana memang digelar Filistin ataupun Palestin lah. Memang bergelar ataupun digelar memang Palestin. Orang asal di situ tu. Okey. Tuan-tuan sekalian, di sekitar Jerusalem itu kemudian Nabi Ibrahim mendapat anak daripada Siti Hajar, isteri yang kedua dia. Diberi nama Ismail. Kemudian Nabi Ismail atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala diletakkan dekat Mekah ni. Dekat Mekah Okey. Kemudian tak lama selepas itu isterinya Siti Hajar pula mengandung, dapat Nabi Ishak. Nabi Ishak tetaplah menetap sekitar Palestin sana, Jerusalem sana Okey. Kemudian Nabi Ishak ni, Nabi Ibrahim dah wafat, Nabi Ishak berkahwin, dapat nama anak itu diberi nama Nabi Yaqub. Yaqub ni nama lain dia adalah Israel. Lain dia jadi gelaran dia Israel. Allah lama Hebrew adalah Tuhan. Sebab tu nama-nama lama kita jumpa nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Il tu Tuhan. Nama syaitan sebelum dia jadi syaitan, sama nama dia Azazil. Il ni mana Tuhan. Jadi maknanya Yaqub Elias ataupun gelaran dia adalah Israel. Anak Nabi Yaqub ada 12 orang. 12 orang inilah akhirnya digelar sebagai anak-anak Nabi Yaqub ataupun anak-anak Israel. Dalam bahasa sebutan dia Bani Israel. Jadi Bani Israel ni anak-anak kepada anak Nabi Yaqub.
12 orang anak Nabi Yakub ni, tuan-tuan sekalian, kan? 12 orang anak Nabi Yakub ni, salah satu orangnya dicemburui, iaitu Nabi Yusuf. Kecil lagi, dibuang di perigi, kita pun tahu. Kemudian dibawa, jumpa oleh pedagang, dibawa ke Mesir. Dijual di Mesir sebagai hamba, tapi dibeli oleh maknanya keluarga menteri waktu tu. Membesar dia keluarga menteri. Di Mesir, Mesir tu jauh juga ke bawah lagi. Mesir kan, ingat tak, dari kerajaan Mesopotamia dan kerajaan Mesir lama kan. So dibawa ke Mesir lah, macam bandar besar lah ketika itu. Ketika berada di Mesir, makin besar Nabi Yusuf ni terkenal dengan sangat cantik. Akhirnya dia terfitnah, dan maknanya dipenjarakan. Ketika dipenjarakan, Raja Mesir dapat mimpi surah Yusuf. Kita baca surah Yusuf. Dia dapat mimpi macam mana negara tu. Dia dapat mimpi 7 ekor lembu yang gemuk memakan 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus kering. Dan dia melihat 7 tangkai yang subur dengan 7 tangkai yang kering. Maka pendekkan cerita, Nabi Yusuf mentafsirkan mimpi raja tu. Maka perkataan Nabi Yusuf, kita akan melalui 7 tahun yang sangat subur, tapi jangan rasa selesa, buat gudang banyak-banyak, simpan. Food security, simpan. Sebab lepas 7 tahun tu kering sangat. Apa benda pun tak ada. Betul, 7 tahun pertama bukan main subur lagi. 7 tahun berikutnya kering. Tapi sebab negeri Mesir dah buat persediaan, negeri-negeri sekitar Mesir tak buat persediaan, sebab tak tahu cerita ni, mereka pun minta bantuan kepada Mesir. Termasuk adik-beradiknya Nabi Yusuf dekat sekitar Palestin tu. Jadi akhirnya, pendekkan cerita, dia pun minta bantuan, kemudian Nabi Yusuf akhirnya minta semua ahli keluarga dia, Bani Israel tadi, pindah daripada sekitar, duduk bersama-sama orang Palestin dekat Palestin tu, pergi ke Mesir. Bermulalah orang Israel, Bani Israel duduk di Mesir. Palestin tetap Palestin. Dia bukan bandar yang glamour. Bandar glamour Mesir dan Mesopotamia, dua ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi orang Palestin dekat Palestin hidup macam biasalah. Dia hidup biasa-biasa je. Dia bandar yang bukan terkenal, tapi laluan antara dua kerajaan besar, Mesopotamia dan juga Mesir. Mesti melalui Palestin. Jadi kalau tuan-tuan tengok daripada Iraq nak pergi ke Mesir, mesti lalu Gaza. Mesti lalu situ. Itulah, mesti lalu Palestin, mesti lalu Gaza. Itu memang tempat utama menghubungkan antara benua Afrika dan juga benua Asia. Maknanya Iraq kan dekat Asia, lepas tu belah kita. Mesir ni dekat benua Afrika. Tengah-tengah itu memang Palestin. Maknanya sebelum wujudnya kapal terbang, itulah satu-satunya jalan. Sebab itu Salahuddin Al-Ayyubi kata, siapa yang boleh tawan Palestin, maka dia boleh menawan dunia. Memang betul ketika itu. Sebab itu penghubung kepada dua benua. Okay? Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Nabi Ibrahim tadi berapa dia punya tarikh dia? 1800 tahun sebelum Masihi. Okey. Nabi Musa kurang lebih 1400 tahun sebelum Masihi. Jadi ketika zaman Nabi Musa, orang-orang Bani Israel yang berada di Mesir telah menjadi hamba. Maknanya biar nampak, nanti tuan-tuan balik bacalah sendiri. Tambahkan lagi bacaan tu, tapi biar nampak dia punya flow tu. Pendekkan 1400 Bani Israel telah menjadi hamba. Jadi Allah utuskan satu orang Nabi bernama Nabi Musa. Nabi Musa ni, misi antara dia adalah bawa keluar seluruh Bani Israel balik, ataupun pergi, bukan balik, pergi kepada Baitul Maqdis, iaitu Jerusalem. Jadi Jerusalem dah memang ada orang kat situ. Orang Palestin. Ada yang beriman dengan ajaran Nabi Ibrahim, ada yang tidak beriman. Jadi Nabi Musa bawa ke Maqdis. Jadi dia membawa, pendekkan cerita, Fir'aun pun dah tenggelam dekat Laut Merah, bawa sesat 40 tahun dekat
pegunungan Sinai. 40 tahun. Kan? Sebab dia menyembah, maknanya buat perangai, sembah patung anak lembu. Allah sesatkan, hilang dia punya heading tu ataupun arah dia tu, kan, nak pergi tak jumpa jalan. 40 tahun sesat. Banyak yang meninggal, termasuk pembantu Nabi Musa iaitu Nabi Harun meninggal. Kemudian akhirnya lepas 40 tahun Allah tunjukkan jalan. Maka dia pun dah jumpa jalan. Jumpa jalan, maka dia pun lepas daripada Sinai. Lepas Sinai saja ada satu kota kecil, nama kota tu Arihah. Arihah ni maknanya wangian. Dalam versi bahasa Inggeris dia panggil Jericho. Arihah, Jericho, Jadi dekat Jericho ni dia nak pergi Baitul Maqdis ni. Dekat Jericho ni mereka mendapat tahu bahawa orang Palestin tidak mengalu-alukan kedatangan mereka. Nak masuk kena perang. Tapi nak senang faham, kita cuba faham waktu zaman tu memanglah. Kita Jerusalem contohnya, dah memang aman, duduk, tiba-tiba ada pendatang beratus ribu nak datang. Kita pun takkan bagi. Nak kena perang lah. Jadi itu yang Nabi Musa akhirnya terpaksa, kalau nak masuk kena berperang. Bani Israel kata dekat Nabi Musa adalah Nabi Musa selamatkan daripada Firaun. Perangai Nabi Musa pergi sekejap Bukit Tur Sina, sembah anak lembu. Oleh kerana buat perangai macam tu sesat 40 tahun, susah payah Nabi Musa isytihar untuk perang. Apa kata Bani Israel? Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Dirakamkan kisah dalam Al-Quran. Boleh tak kau pergi seorang-seorang berperang? Kami tunggu kat sini. Nanti dah menang panggil kami. Idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Dah perang nanti panggil kami. Kami nak duduk sini. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Sebab apa? Bani Israel ni memang dia dalam genetik darah dia ada darah penakut. Ini bukan sebab kita benci dia, kita reka cerita, kita tuduh dia, tak tahu. Memang betul Quran pun sebut, maknanya dia tak nak perang. Dia takut perang. Hadis pun maknanya membuktikan kisah-kisah sejarah dia, dan pakar-pakar psikologi pun sebut, sebab dia pernah dihambakan dengan Firaun dan macam-macam benda berlaku pada dia tu. Jadi dia memang ada darah penakut. Kan? Jadi maknanya dia kata boleh tak? Itu yang Nabi Musa macam kecil hati sangat. Ni bahasa mudah faham. Saya tak cakap Nabi Musa kecil hati, macam bahasa mudah faham. Selaku kemanusiaan macam apalah kau orang ni macam tu lah. Dah lah, tak nak pergi dah lah. Aku pun malah nak pimpin lah. Nabi Musa tak pernah jejak Baitul Maqdis. Dia pun bawa diri, tak apalah, tak nak, tak apalah. Kalau ikut versi orang Kristian dan orang Yahudi, Nabi Musa ni kemudian wafat di pergunungan Nebo. Pegunungan Nebo tu sekarang pada di Jordan. Mana dia bawa diri, dia kata tak apalah, tak nak, tak apalah. Bawa diri. Tapi bagi orang Islam, sebab Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, Nabi nampak Nabi Musa di kuburnya. Maka para sahabat tanya, di mana kuburnya Nabi Musa? Maka Nabi kata, dekat Kuthaibil Ahmar, pergunungan merah. Jadi ketika sahabat datang pada 636, dekat sekitar 636 sekitar Masih itu, 637, mereka nampak satu kawasan pegunungan. Pada waktu petang, simbahan matahari itu menjadikan bukit dan gunung itu berwarna seakan-akan merah. Mereka tengok di situ ada makam dan mereka berijtihad. Situlah makam Nabi Musa AS. Sebab Nabi pernah tengok Nabi Musa itu bersembayang di kuburnya, dan Nabi tahu kubur Nabi Musa di Kuthaibil Ahmar. Jadi Nabi Musa tak sempat. Jadi tahun Nabi Musa berapa? 1400 tahun sebelum Masih. Saya nak cerita timeline biar kita tahu kat mana. Taklah kejap kat mana. Timeline tu maknanya aturan masa tu. 1400 tahun sebelum Masih. Jadi tunggu. Nabi Musa tak balik-balik. Apa cerita ni? Menang ke kalah ke? Maka Allah turunkan wahyu kepada pembantu Nabi Musa. Nama budak ini atau nama pemuda ini adalah Yusha bin Nun bin Efraim. Kemudian menjadi Nabi Yusha bin Nun. Jadi Nabi Yusha bin Nun inilah yang akhirnya dapat perintah, dah kau pimpin Bani Israel untuk pergi berperang untuk ke Jerusalem. Sebab Musa tak ada. Jadi Yusha bin Nun pun maknanya bertegas, mesti semua kena ikut sertai. Maka mereka pun bergerak pergi ke Jerusalem. Sampai Jerusalem berperang.
Bani Israel ni hari kebesaran dia hari Sabtu. Kita hari kebesaran kita hari Jumaat. Okay, hari Jumaat. Hari Sabtu hari kebesaran Bani Israel. Bagi orang-orang Kristian hari kebesaran dia hari Ahad. Kan? Jadi mereka perang tu pada petang Jumaat, macam semalam lah cerita dia. Jadi apabila dah petang dah masuk waktu asar ni, perang, masuk je maghrib mereka tak boleh perang sebab hari Sabtu. Bani Israel tak boleh buat apa-apa pada hari Sabtu. Jadi Nabi Yusha' bin Nun berdoa, ya Allah tolonglah Tuhan, berilah bantuan macam mana pun, biarkanlah sempat untuk kalahkan ni lah, untuk kami berjaya duduk dekat Jerusalem ni. Kan? Maka Allah Subhanahu wa taala memberhentikan matahari. Matahari ni pernah berhenti sekali dalam sejarah maknanya kehidupan manusia. Dalam hadis pun Nabi sebut, tidak pernah matahari itu diberhentikan kecuali kepada Yusha' bin Nun. Ya, petang tu matahari itu berhenti, petang tu jadi panjang lah, dan mereka menang. Dan menang, mereka diterima masuk. Kan? Duduk bersama-sama dengan penduduk yang berada Palestin di Jerusalem. Duduk sama-sama sebagai orang biasa. Mana duduklah, diterima lah. Taklah macam nak menumpang tapi menyusahkan. Mana at least paling kurang kau ada usaha untuk masuk, berperang, tunjukkan kehandalan. Dia taklah menumpang saja. Ya, bila berada di tempat kami, boleh sama-sama kerja, boleh sama-sama pertahankan Jerusalem, taklah duduk saja. Jadi dah menang dan dia diterima masuk. Tahun berapa tu? 1000 atau tahun sebelum Masihi. Okey. 1000 tahun sebelum Masihi kurang lebih. Ketika itu dunia ni apa ada? Ketika itu dunia ni perpindahan antara zaman besi, zaman gangsa ke zaman besi. Bronze Age ke Iron Age. 1000 tahun sebelum Masihi. Jadi maknanya ada satu orang raja. Nama raja ni Jalut. Dia mencari besi lebih keras. Besi boleh dibawa senjata. Jadi dia cari kat gunung-gunung, dan akhirnya banyak tempat-tempat dah ditawan, dia cari besi. Jadi akhirnya dia mendapat tahu bahawa Jerusalem ni bukit, tuan-tuan sekalian. Jerusalem ni kawasan bukit-bukit. Dia mendapat tahu bahawa Jerusalem ni banyak besi. Maka dia merancang untuk menyerang kota Jerusalem. Tujuan ambil besi. Orang aku tak kira. Maknanya dia akan bunuh semua orang. Yang penting besi nak ambil. Maka dengar benda itu 1000 tahun sebelum Masihi, maka penduduk-penduduk Jerusalem sama orang-orang Palestin ataupun Bani Israel yang duduk sama-sama, semua rasa macam menggeletar. Sudah. Macam mana ni, Jalut ni satu raja yang sangat hebat, biasa berperang. Maka mereka ramai-ramai minta kepada Nabi Bani Israel, boleh tak tolong minta doa? Datangkan pemimpin yang boleh maknanya memimpin untuk perang ni. Maka bermunajat, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan satu orang pemuda. Pemuda ni petani saja. Nama pemuda ni Talut. Memula Bani Israel tak terima. Banyak lagi macam bangsawan-bangsawan, penghulu-penghulu kita. Kenapa si petani ni pula yang dipilih? Tapi Allah kata dalam Quran, kenapa Allah pilih Talut? Dan Allah nak cerita tentang kepimpinan kena dia. Pertama, kelebihan ilmu, yang kedua kelebihan jisim. Jisim ni badan. Jadi Allah nak cerita, orang kalau nak jadi pemimpin, dua benda kena ada. Satu kena ada ilmu, satu lagi kena ada keterampilan, kena ada lah. Kena ada gaya dia. Pemimpin ni ada gaya dia. Sebab tu kalau pemimpin di barat, kalau nak jadi menteri ke apa, dia ada kursus. Dia panggil body language. Nak salam ada cara dia, nak ketawa ada cara dia. Itu memang dalam Quran pun sebut, kena ada kekuatan jisim. Selain daripada kekuatan memang fit tu, tapi mana kena ada gaya, ada karisma dia. Kena belajar. Kalau nak jadi pemimpin, kena belajar. Nak jadi imam, nak jadi penghulu, nak jadi apa pun, nak jadi pemimpin, kena belajar bergaya lah. Bukan bergaya tu Pak Tam bergaya, bukan. Maknanya memang ada karisma dia. Dia dipilih tu. Tak percaya lagi. Apa sih petani ni ada gaya? Tapi memang nampak gaya ni, ada gaya ni. Untuk membuktikan, Allah sebut dalam Quran kisah ini, Allah bagi satu kotak. Kotak ni namanya tabut. Surah Al-Baqarah Allah sebut. Tabut. Dalam kotak ini ada apa? Mabaqiya. Ada peninggalan daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dalam tu ada tongkat Nabi Musa,
ada barang-barang mukjizat Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Baru akhirnya Bani Israel kata, oh okeylah, memang barang-barang mukjizat tu ada kat dia. Betul lah, memang betul lah dia yang dipilih. Malaikat yang bawa memang ada pada dia. Tabut tabut. Sebab tu tabut tu sampai sekarang dicari oleh Bani Israel. Nanti saya cerita kenapa tabut tu boleh hilang dan bila dia hilang. Tabut tu dalam bahasa Inggeris, tabut ni Ark of Covenant. Tuan-tuan salinlah janji bunyi. Nanti baru carilah, tambahkan. Tulisan ni adalah kaedah suara. Jadi tak ada tulisan betul, tak ada. Tapi tulisan rasmi lah. Tapi kalau kita dengar tu benda, dia bunyi je. Tulisan ni kaedah merakam suara. Sekarang ni rakam ada video, ada recorder kan. Dulu kaedah merakam suara adalah tulisan lah. Kan? Muslimin dan muslimat hadirin sekalian. Jadi maka Talut pun memimpin dengan orang-orang daripada Palestin atau Bani Israel. Mimpin untuk perang. Jadi perang ni dalam surah Al-Baqarah Allah cerita kisah dia. Kan? Dia berperang bukan dekat Jerusalem. Dia berperang dekat satu tempat. Kan? Tempat tu bernama Bishan. Dalam orang orang Yahudi sebut Bidshian. Bisan. Orang Eropah sebut Bisan. Orang Arab sebut Bait Syian. Bait rumah lah. Rumah. Okay, jadi maknanya di Bishan. Maka di Bishan ni tuan-tuan sekalian, kalau sekarang ni, jadi naik bukit, turun bukit. Naik bukit, turun bukit. Sampai-sampai Bishan ni terkenal dengan dia ada banyak air mineral. Kalau kita pergi sekarang ni, memang banyak kolam-kolam air mineral. Kan, Bishan ni. Itu yang dalam Quran Allah sebut. Kisah sampai tu tempat, Talut pesan kat tentera dia. Kau jangan minum air banyak-banyak. Minum hanya satu cedokkan tapak tangan. Jumpa tak kita waktu kita tadarus bulan Ramadan? Jumpa tak kisah tu? Kita tak jumpa. Kita tak tahu dah 30 tahun. Kan? Kalau tak jumpa, kita tadabur sikit nanti kalau bulan Ramadan kali ni kan. Jadi Talut kata, jangan minum air kecuali satu cedokkan tapak tangan. Banyak pengikut dia kata apa ni bahasa nak senang faham. Apa ke benda arahan ni, jauh jalan haus-haus satu tapak tangan pula ni, benda lah. Ini bahasa nak senang faham. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya bukan minum banyak ataupun sedikit itu, tapi kekuatan mental. Sebab kejap lagi ataupun beberapa hari lagi ni nak berlawan dengan satu orang raja yang kalau tak ada kekuatan mental tak boleh lawan. Sebab kekuatan mental. Kita ni tuan-tuan sekalian, benda yang kita suka, kita nak stop benda yang kita suka supaya tak memudaratkan kita, itu kekuatan mental. Macam tuan-tuan suka minum manis kan, tapi dah kena kencing manis. Nak stop manis tu, dia kena ada kekuatan mental. Ada orang yang dah kena kencing manis pun, lantaklah durian kan. Mana nak stop tu kena ada kekuatan mental. Jadi mana orang boleh stop apa yang disuka, itu orang, mana latihan adalah kekuatan mental. Sebab tu bulan Ramadan kita disuruh berhenti makan, berhenti minum, tak boleh buat hubungan dengan antara suami isteri. Kita nak tapi tak boleh. Itu kekuatan mental. Kan? Itu yang berlaku ketika 1000 tahun sebelum Masihi itu. Betul. Beberapa hari lepas tu jumpa tentera Talut yang minum satu cedokkan tapak tangan saja yang berani ke depan. Yang lain, tak boleh ramai kau mati kita. Tak boleh, tak boleh. Semua nak berundur. Yang minum satu cedokkan tapak tangan tu je yang ke depan. Termasuk satu orang budak. Budak tu belasan tahun. Nama budak tu Daud. Jadi akhirnya peperangan tu, jadi Daud yang bersama Jalut. Maknanya side by side ni, bersama-sama ni kan. Sampai akhirnya ketika peperangan dulu nak jumpa raja dengan raja, kena tempuh dulu dengan tentera hulu balang dengan panglima dulu. Jadi ketika dah sampai dekat, Talut tu dah agak cedera parah dah. Maka Talut kata apa? Daud, sekarang aku berharap pada engkau je lah. Tolong, maknanya nak lawan. Aku memang dah tak ada, dah berdarah, dah luka apa semua. Maka Daud yang dapat membunuh Jalut. Kan? Dan maknanya berjaya peperangan itu. Yang dapat bunuh dia adalah Daud. Daud tu kemudian jadi Nabi. Dia panggil Nabi Daud lah. Maka tuan-tuan sekalian, balik dengan kemenangan. Sampai Jerusalem.
orang-orang Palestin dan orang-orang maknanya orang-orang Palestin dan Bani Israel yang sama-sama duduk di situ meraihkan kemenangan itu. Akhirnya mereka bersetuju untuk melantik Talut sebagai pemimpin. Bermulalah Bani Israel menjadi raja kepada bumi Palestin pada 1000 tahun sebelum Masihi. Itu baru bermula dia. Kan? Kalau nak cakap, oh itu tanah Israel, tak. Hanya 1000 tahun sebelum Masihi. Itu pun sebab Nabi berdoa untuk supaya Talut ini jadi raja. Kemudian Talut mengkahwinkan anak perempuannya dengan pemuda ini tadi. Siapa pemuda ini tadi? Daud. Maka daripada Daud yang hebat dan juga anak perempuan kepada Talut, lahir anak yang super hebat, iaitu Sulaiman alaihissalam. Sulaiman lagilah super hebat. Allah anugerah kerajaan dia luar biasa. Bukan saja dia boleh memimpin manusia, angin, binatang, malahan jin-jin juga tunduk kepada dia. Sulaiman alaihissalam. Sulaiman ni berkurang 950 tahun sebelum Masihi. Kan? 950 tahun sebelum Masihi. Tuan-tuan muslimin semua sekalian. Okey. Kemudian berlalu masa anak-anak Nabi Sulaiman jadi raja. Pada tahun 586 sebelum Masihi, 586 sebelum Masihi, datang satu orang raja daripada Mesopotamia. Ingat tak tadi? Bandar besar. Apa dia? Mesopotamia dan Mesir. Tengah-tengah ni taklah besar sangat. Walaupun nama Nabi Sulaiman, maknanya ketika-ketika besar, tapi maknanya taklah sebesar Mesir dan juga Mesopotamia. Satu orang raja Nabuchadnezzar. Tadi sebutnya Nabuchadnezzar. Nabuchadnezzar ni raja, dia tawan Jerusalem, hancurkan kota Jerusalem, angkut semua orang Jerusalem, sama orang Palestin ataupun Bani Israel menjadi hamba dekat Babylon. Termasuk beberapa orang nabi daripada Bani Israel, iaitu Nabi Zulkifli dan Nabi Daniel. Nabi Zulkifli dan Nabi Daniel. Kalau ikut mana ahli kitab dan Zulkifli kita berkenal. Sebab di antara 25 orang rasul yang disebut dalam Quran. Termasuk situ. Itu yang diorang kalau petang-petang, diorang akan, lepas diorang bekerja jadi hamba, diorang akan duduk dekat sungai Babylon tu. Kemudian dia menyanyi. Nyanyian tu dirakamkan dekat diorang punya kitab, apa nama, Zabur. Kalau tuan-tuan pernah dengar In the River of Babylon, pernah tak lagu tu? Lagu tu lagu Bible tapi maksudnya banyak lagu dinyanyikan ketika itu menjadi hamba tu. Tuan-tuan sekalian, jadi hamba dekat apa nama? Jadi hamba dekat Iraq, dekat Babylon, dekat Iraq, dekat Mesopotamia, dekat Babylon. Okey. Kemudian datang satu orang daripada Parsi. Nama orang ni Cyrus the Great. Cyrus the Great ini kalau mengikut sebahagian pandangan ulama, dialah Zulkarnain yang disebut dalam Quran. Mengikut sebahagian ulama. Jadi Zulkarnain ini disebut tapi individunya tak disebut siapa-siapa dia. Jadi ada banyak khilaf. Ada kata Cyrus the Great, ada kata Alexander the Great. Dia banyak ulama Islam kata Cyrus the Great. Datang Cyrus the Great daripada Parsi, tawan Mesopotamia, tawan Babylon, kemudian bebaskan orang-orang Bani Israel dan juga Palestin, pulangkan balik dekat Jerusalem. Mereka bangun balikkan di Jerusalem. Semina muslimah Allah sekalian. Okey. Tahun berapa? Di 500 sebelum Masihi Belum masa satu Masihi Nabi Isa lahir. Ketika Nabi Isa lahir, Jerusalem bawah kerajaan Rom. Kerajaan Rom ni diasaskan pada tahun 30 sebelum Masihi. 30 sebelum Masihi mengasaskan kerajaan Rom ni, namanya adalah Kaisar Augustus. Yang dia adalah Raja Rom pertama 30 sebelum Masihi. Tahun 30 sebelum Masihi. Okey. Jadi Kaisar Augustus dia dapat kuasa daripada pakcik dia.
Dia Julius Caesar. Jadi nama bulan-bulan Masihi ni, bulan-bulan Masihi ni dewa dan sebagainya. Jadi bulan Julai itu adalah sempena dengan Julius Caesar tu. Kan? Jadi bulan Julai ada berapa hari? 31 hari, betul? Betul? Betul kan? Saya tak tahu ni, betul? Betul. 30. Kemudian bulan seterusnya Syah. Okey, bulan seterusnya kita berhenti tempat Hasan. Sambung. Okey. Dia Agustus belum Maharaja Rom lagi. Nama Juli. Jadi diambil nama Julius Caesar tu 31. Kerajaan Rom mensytiharkan pertama itu Agustus, diambil nama bulan selepas itu diberi nama dia Ogos. Kan? Sebab Maharaja pertama bulan Julai 31, sepatutnya lepas tu 30 kan. Dia nak juga benar Ogos tu 31 juga. Jadi apa dia buat, dia ambil satu hari, di adjust balik daripada bulan Februari, letak dekat bulan Ogos. Lepas tu bulan Ogos ada 31, Julai 31. Sebab dia Maharaja pertama, pakcik dia tu istiakan Julai, dia istiakan Ogos 31. Kan? Ada raja boleh buat lah. Kan? Tuan-tuan sekalian, okey. Jadi ketika Nabi Isa lahir, maknanya Jerusalem bawah orang Rom. Jadi kat situ dia ada orang Rom, dia ada orang Bani Israel, dan dia ada orang Palestin. Okey? Okey. Tuan-tuan sekalian, kemudian Nabi Isa ni lahir-lahir, tuan-tuan sekalian, maknanya kemudian dia membesar. Dia membesar. Ketika itu yang gubernur Jerusalem, orang Rom lantik orang maknanya bapa dia orang Rom, mak dia orang Jerusalem, orang Bani Israel lah. Bapa dia macam itu. Okey. Jadi ketika Nabi Isa lahir, dia rasa macam budak ni boleh cakap dekat bayi lagi, kalau besar nanti mesti nak rampas kuasa aku. Itu yang dia nak bunuh Nabi Isa. Maka mak Nabi Isa, siapa nama Nabi Isa? Siti Maryam. Mak Siti Maryam bawa lari Nabi Isa daripada Jerusalem pergi ke Mesir, kemudian balik ke kampung dia. Kampung dia nama dia Nazares. Kampung dia Nazares, jauh lebih kurang 200 km lah di Jerusalem daripada Nazares yang itu. Nazares ni dalam bahasa Arab dipanggil Nazares ni. Sebab itu orang yang berpegang dengan ajaran Nabi Isa dipanggil orang Nasrani. Orang Nasrani itu orang yang berasal daripada Nazares. Orang Arab panggil Nasrani. Kan? Ketika Portugis datang serang Melaka 1511, kemudian dia dah balik, dia dah kalah, dia serah pada Belanda, Belanda serah kepada British. Ada lagi anak-anak keturunan Portugis tu kita panggil Nasrani tau. Lepas merdeka dibuang tu jadi Serani. Orang Serani tu orang Nasrani. Kalau ada kawan-kawan orang Nasrani, cuba tengok atuk awak punya surat beranak boleh tengok tak? Bangsa Nasrani. Kan? Orang Portugis memula keturunan dia kan. Sekarang ada orang Nasrani daripada Melaka kan. Kan? Atuk kalau ikut atuk dulu bangsa Nasrani. Nasrani itu istilah bagi Nasirah. Maknanya orang daripada Nazares. Okey. Jadi kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi Isa membesar, kemudian umur sekitar 30 tahun, Nabi Isa pun datang ke Jerusalem. Tengok-tengok ahli kitab semua dah macam-macam hal buat, itu yang dia fight untuk bawa betul-betul ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia difitnah dan nak dihukum bunuh. Maka Bani Israel semua berusaha untuk membunuh Nabi Isa dan nak disalibnya, tapi pengikut Nabi Isa yang diserupakan Nabi Isa diangkat ke langit. Kan? Dia ke langit. Jadi lebih kurang dalam tahun 33 Masihi. Ada kata 27 Masihi. Maknanya itu khilaf dari sudut tahun lah. 33 Masihi, ada kata 27 Masihi. Okey. Kemudian tuan-tuan sekalian, tahun 70 Masihi, Bani Israel dia
memberontak dengan kerajaan Rom. Dia nak berlepas diri di kerajaan Rom. 70 Masihi, Rom hantar tentera, hapuskan Bani Israel yang berada di Jerusalem. Dan pada tahun itulah kotak tabut hilang dari tangan dia. Ingat tak tadi itu kotak tabut? Diberi pada siapa? Siapa ingat? Talut, Talut. Tarikh dia ingat tarikh dia lebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi. Malah Talut tu hilang. Jadi Talut, tabut tu cari tabut tu of covenant tu. Di 70 Masihi Rom serang. Habis hangus kan Jerusalem. Itu yang Bani Israel tidak ada lagi dekat sekitar Jerusalem. Bersepah-sepah kat muka bumi ni. Sepah di tahun 70 Masihi. Tahun 160 Masihi itu ada sekali lagi pemberontakan pun tidak berjaya. Jadi orang Rom ni memang sangat membenci Bani Israel. Tuan-tuan sekalian. Dan juga termasuk ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Sebab Nabi Isa adalah orang Bani Israel. Termasuk Nabi Isa juga. Okey. Pendekkan cerita. Takdir Tuhan, keturunan-keturunan Agustus tadi ni, keturunan-keturunan Kaisar Rom ni, orang Rom tadi ni 300 tahun sebelum Masihi, 300 tahun Masihi 300 Masihi, ketika itu Maharaja Rom memeluk ajaran Nabi Isa. Nama Maharaja itu Konstantin. Itu yang diberi nama kota Konstantinopel tu. Daripada Konstantin tu. Kan? Jadi dialah memeluk ajaran Nabi Isa. Maknanya waktu tu tak ada ajaran lain, banyak ajaran tauhid Nabi Isa lah. Mana ahli kitab lah. 300 tahun. 300 Masihi 300 Masihi. Okey. Jadi kerajaan Rom ni berpegang kepada ajaran Nabi Isa. Dibina banyak gereja-gereja. Dekat Jerusalem dibina 3 buah gereja pada 300 tahun Masihi itu. Satu gereja Holy Sepulchre. Holy Sepulchre ni kalau ikut versi orang Kristian, tempat Nabi Isa tu disalib lah. Tapi Quran sebut itu tidak disalib. Yang kedua, Holy Sepulchre ni tempat Nabi Isa disalib kalau ikut orang Kristian. Church yang kedua dibina dekat Baitul Laham. Baitul Laham ni tempat Nabi Isa lahir. Dekat Nabi Isa lahir itu dibina sebuah gereja juga dipanggil Church of Nativity. Church of Nativity. Dan dekat sekitar Mount of Olive, tempat Nabi Isa diangkat ke langit. Diangkat ke langit tu, orang Kristian juga percaya Nabi Isa diangkat ke langit, tapi bagi versi dia kena salib dulu. Kena salib dulu baru diangkat ke langit. Kita orang Islam tidak pernah disalib, dia terus diangkat ke langit. Orang Kristian juga percaya Nabi Isa nanti diturun akhir zaman. Melawan Antichrist. Antichrist ni istilah untuk Dajjal. Maknanya Antichrist ni of Iliona. Saya cerita ni tuan-tuan salin je. Nanti boleh bahan baca. Jadi nampak apa dekat masyarakat dekat sekitar Jerusalem. Kita kan cerita pasal masyarakat Jerusalem. Tuan-tuan sekalian, itu pada tahun 300 Masihi. Okey. Jadi mana kerajaan Rom yang bawa ajaran Nabi Isa. Sampailah tuan-tuan sekalian kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kalau parallelkan atau samakan dengan tahun Masihi, siapa boleh jawab? Nabi kita Muhammad lahir tahun berapa Masihi? Siapa boleh jawab? 570. 570 Masihi 570 Masihi Nabi SAW lahir. Nabi dapat wahyu tahun 610 Masihi. 610 Masihi Nabi dapat wahyu. Okey. Nabi berhijrah, walaupun pening kelas sejarah, walaupun tarikh kan, tak salah je. Nabi berhijrah tahun 622 Masihi. Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey. Nabi wafat 632 Masihi. Jadi itu 4 tarikh lah penting. Nabi lahir 570, Nabi dapat wahyu 610, Nabi berhijrah 622,
dan Nabi wafat 632 Masihi. 632 Masihi. Apa yang ada pada 632 Masihi itu? Mana waktu Nabi wafat, apa yang ada? Apa yang ada tuan-tuan sekalian dalam dunia ni? Dalam dunia ni ada dua kerajaan besar dan ada dua laluan besar. Dua kerajaan besar, Rom tadi itu, dan juga Parsi. Dua laluan besar, laluan rempah dan laluan sutra. Spice route dan Silk route. Laluan rempah ni daripada mana? Laluan rempah daripada Guangzhou sekarang, melalui semenanjung tanah Melayu, pergi ke Goa, India, pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. Kenapa rempah ni perlu? Rempah bukan saja untuk makanan, tuan-tuan sekalian. Rempah ni juga untuk ubat-ubat orang luka-luka. Kalau luka-luka, ubatnya apa? Rempah-rempah ni, tuan-tuan sekalian. Dan laluan sutra. Laluan sutra itu bermula Zi'an. Pergi ke Afghanistan, pergi ke Bukhara, Samarkand, Khiva, pecah pada Rom dan juga Parsi. Jadi dua-dua laluan ni pergi ke Rom dan juga Parsi. Itu dua tu. Tuan-tuan sekalian, zaman Nabi wafat 600 apa? 32 kan? Diganti dengan Sayyidina Abu Bakar, diganti dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar perang dengan dua-dua ni, Rom dan juga Parsi. Zaman Sayyidina Umar, Rom dan juga Parsi. Zaman Sayyidina Umar, dua kerajaan besar tombang. Parsi tombang, Rom sebahagian besarnya tombang, dan dua laluan besar Islam. Laluan rempah Islam, laluan sutra Islam. Dua-dua ni Islam, tuan-tuan sekalian. Kita, orang Melayu kita, laluan rempah ke laluan sutra? Kita laluan rempah. Kita laluan rempah. Satu lagi laluan sutra. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, antara yang tombang tanah-tanah Rom adalah Baitul Maqdis. Maka Baitul Maqdis dapat ditawan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka ketika sampai di Baitul Maqdis, Sayyidina Umar panglima Islam, jadi bertemu dengan ketua Rom, ketua agama dekat dekat Jerusalem. Ketua agama tu kata, aku ada satu berita ni, tapi berita ni aku nak berbincang dengan orang nombor satu Islam, iaitu Omar. Panggil Omar daripada Madinah. Itu Sayyidina Omar datang dari Madinah pergi ke Jerusalem. Rupa-rupanya Baitul Maqdis adalah tanah wakaf. Kau jangan rampas. Dan orang Islam tahu benda itu. Maka kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada Sayyidina Omar. Bermulalah tanah wakaf daripada syariat Nabi Isa dan Nabi-Nabi terdahulu diserahkan kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Baitul Maqdis kita tidak rampas. Diserahkan tanah wakaf tu. Sebab itu secara maknanya undang-undang ke secara maklum, orang Yahudi pun tahu, orang Nasrani pun tahu. Itu bukan milik dia, dah diserah di tangan orang Islam. Sayyidina Umar sendiri. Ketika itu Sayyidina Umar pun membuat satu perjanjian, dipanggil perjanjian Al-Ahdul Umariyah. Al-Ahdul Umariyah tu, okey, pendekkan cerita perjanjian itu, orang Islam kan bayar zakat. Orang Islam bayar zakat. Orang bukan Islam, dia bayar jizyah. Dia bayar jizyah. Sama bayar, betul? Islam bayar zakat, yang ni tak bayar zakat. Takkan kau nak tak bayar apa-apa? Bayar jizyah. Sama-sama bayar, hak sama-sama dilindungi. Hak sama-sama dilindungi. Orang Islam takkan rampas apa-apa tanah orang Nasrani atau orang Rom di situ dan menghormati. Sebab itu ketika sampai dekat Baitul Maqdis, ingat tak tadi ada 3 gereja, kan? Satu tempat Nabi Isa lahir, satu tempat Nabi Isa disalib kalau ikut Kristian. Satu lagi tempat Nabi Isa diangkat ke langit, kan? Ada tiga gereja, kan? Jadi Sayyidina Umar mula-mula sampai Baitul Maqdis minta patriark, maknanya Sapienus ni, maknanya patriark atau padri yang jaga atau pemimpin Jerusalem ni, tunjukkan aku Baitul Maqdis. Sebab Baitul Maqdis tak ada kena mengena dengan orang Kristian. Kan? Dia adalah orang Yahudi, kata tu masjid dia. Jadi Kristian waktu tu buat tempat pembuangan sampah. Jadi Umar perintahkan 4,000 sahabat, buka baju semua, buka serban, bersihkan kawasan Baitul Maqdis. Semua gotong yang bersihkan daripada sampah-sampah ni. 637 Masihi. Nabi wafat tadi berapa? Atau 32 kan? 637. 637. Buka serban, Sayyidina Umar masih buka serban. Gotong royong bersihkan, sebab Baitul Maqdis jadi tempat pembuangan sampah. Sebab orang Kristian tak ada kena-mengena, dia tak ada kaitan dengan Baitul Maqdis. Kita berebut dengan Yahudi.
Yahudi kata itu tanah dia. Kan? Dia bersihkan. Kemudian dah bersih sampai asar, Sayyidina Umar kata jom kita sembahyang. Jom sembahyang sama-sama menghadap ke arah Kaabah. Mula-mula tempat Nabi Isra Mi'raj, Nabi kan sembahyang menghadap ke Kaabah. Tempat itu dipanggil sebagai Masjid Omar yang pertama. Masjid Omar yang pertama. Dekat dalam Baitul Maqdis. Sebab tu dekat Baitul Maqdis tu ada satu Masjid Omar. Itu tempat mula Sayyidina Umar mula-mula bersihkan. Kemudian esoknya Sayyidina Umar diajak berjalan tengok kepada gereja Holy Sepulchre. Holy Sepulchre tu tempat, kalau ikut Kristian, tempat Nabi Isa kena salib tu kan. Jadi sampai waktu asar. Jadi seorang sahabat azan asar. Maka padri kata, tak apa, silakanlah sembahyang dekat dalam gereja. So Umar kata tak. Kalau aku sembahyang kat sini, takut nanti orang Islam akan cakap, oh Umar pernah sembahyang kat sini, so gereja ni kita punya. Maka orang Islam akan rampas gereja ni. Aku tak nak. Mana aku hormat. So Umar langkah 40 langkah. Langkah 40 langkah, kemudian sembahyang di situ. Kemudian tempat itu dijadikan Masjid Omar yang kedua. Jadi Masjid Omar yang kedua ni ada dalam Jerusalem. Kan? 40 langkah sungguh tuan-tuan sekalian. Saya kalau bawa orang-orang ke sana, dekat pintu Holy Sepulchre tu saya kata jom kita langkah 40 langkah, tapi besar-besar sikit lah. Sebab Sayyidina Umar kan besar. Kita orang Melayu kan kecil-kecil kan. Sebab 40 langkah sungguh. 40 langkah sungguh. 40 betul-betul kat pintu Masjid Omar. Kan? Masjid Omar maknanya yang kedua. Esoknya orang-orang Rom yang berada di Jerusalem maknanya ajak Sayyidina Umar untuk pergi ke Church of Nativity dekat Baitul Laham. Baitul Laham tu lebih dalam 20 km lah. Pergi ke sana sampai waktu asar. Waktu asar, tak apalah, silakanlah untuk sembahyang. So Umar kata tak, aku hormat. Aku takkan sembahyang dalam gereja kau, aku hormat tempat sembahyang kau. Maka Sayyidina Umar ambil satu batu, kan? Dia baling batu tu. Dia baling, tempat jatuh tu, maka dia kata jom sama-sama kita sembahyang kat sana. Jadi depan Holy Sepulchre tu ada Masjid Omar yang ketiga. Kan? Jadi kalau tuan-tuan pergi sana, tuan-tuan boleh tengok jauhnya Sayyidina Umar baling tu. Sayyidina Umar tu besar kan. Nampak lagi macam berapa meter, kalau ikut meter dia berapa saya ingat dekat hampir 500 meter kat lah. Kan? Mungkin kurang betul sikit macam tu. Boleh bayanglah kalau tangan dia dengan besar kan. Sayyidina Umar kan kena besar. Dia baling tu, jom sembahyang situ. Itu Masjid Omar yang ketiga. Jadi kalau orang tanya ada berapa Masjid Omar sekitar Baitul Maqdis, kan? Ada 3. Satu dekat dalam Baitul Maqdis Aqsa, satu dekat Jerusalem, dekat Holy Sepulchre, satu lagi dekat apa nama? Dekat Baitul Laham. Okey? Sign Umar jamin kau bayar jizyah, jamin keselamatan. Dan dipersaudarakan orang Rom dan orang Arab, dipersaudarakan. Dan kemudian Islam ni datang, dia bukan nak menjajah tau. Islam ni batu tak pernah, Islam ni dia ada istilah sebagai dipanggil apa nama, kalau British ke datang kan dipanggil sebagai penjajahan, colonize kan. Tak pernah Islam tu kata dia colonize. Maknanya Islam datang jamin keselamatan. Dan apabila orang tu, dan apabila nampak keadilan Islam, orang Rom ramai-ramai banyak masuk Islam. Macam orang Parsi lah. Orang Parsi kan lepas Islam dapat menawan Parsi kan ramai-ramai masuk Islam. Orang Parsi. Jadi orang ramai-ramai masuk Islam, ramai-ramai masuk. Maka mereka duduk. Tapi ada juga baki-baki yang mereka tu maksudnya masih lagi agama Nasrani lah. Dan tuan-tuan berlalu masa, belum masa, akhirnya orang Rom ni pun sudah meninggalkan bahasa dia dah. Pun dah cakap Arab juga. Kan? Jadi apabila dah bercakap Arab, dah berbudaya Arab, dah kira macam orang Arab lah. Cuma agama je bukan Islam. Duduk sama-sama kat Baitul Maqdis. Orang Bani Israel tak ada. Ingat tadi Bani Israel kena halau daripada Jerusalem, tahu apa? Siapa ingat tadi? 70 Masihi. Ingat tadi kan? Dia tak ada. Tak ada. Sampailah tuan-tuan sekalian duduk sama-sama pada tahun 1089, 1099, orang-orang Nasrani daripada Eropah datang ke Jerusalem, tawan Jerusalem, sembelih orang Islam seluruhnya, 70,000 orang dekat Baitul Maqdis. Tuan-tuan sekalian, dalam badan kita ni, darah kita kan lebih kurang 8 pint, ataupun kalau orang ASEAN 4 liter kan, 4 liter ke 5 liter kan. Tuan-tuan boleh tak bayang, katakan 5 liter lah nak senang kira kan. 70,000 kali 5 liter. Berapa banyak tuan-tuan sekalian? Siapa cikgu matematik ke depan ni? Apa? 7 kali 5 apa? 35 kan? 350,000 liter darah dekat Baitul Maqdis. Disembelih semua 70,000. 1089 atau 1099. Nanti berlaku apa di Jerusalem. Maka tentera salib daripada Eropah
menguasai Jerusalem. Kan? Jadi orang-orang sama ada orang-orang Islam atau orang Nasrani yang Arab ni memang sangat-sangat susah tuan-tuan sekalian. Maka datang satu orang pemimpin. Nama pemimpin ni Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Aduh, apa kepanjang nama tu salinnya tuan-tuan sekalian. Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Nuruddin Mahmud Az-Zanki ni dia gerakkan satu perjuangan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dia buat 2 buah mimbar. Dia bernazar, kalau aku berjaya bebaskan Palestin, aku nak wakafkan mimbar ni, satu kat Masjid Aqsa, satu lagi kat Masjid Nabi Ibrahim kat Hebron. Mimbar tu memang istimewa. Dibuat secara pasak dan tanggam, tak ada paku. Betul, nanti adalah kita sesi lain kita ceramah penglibatan orang Melayu kan dalam pembuatan pada ketika itulah. Saya tak nak obsesi macam orang Melayu datang sana ke. Nanti kita boleh bincang dalam bab mimbar Al-Aqsa saja. Sebab bunga-bunga daripada Nusantara. Tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, tapi Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki tak sempat membebaskan Aqsa. Dia meninggal syahid pada 1174 Masihi. Tak sempat. Meninggal dia 1174 Masihi. Maka perjuangannya diteruskan oleh anak muridnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan tuan-tuan sekalian, bermulalah perjuangan yang lebih lagi agresif daripada Salahuddin Al-Ayyubi sehingga Salahuddin dapat mengalahkan tentera salib pada 1187 Masihi. Dalam peperangan yang terkenal, peperangan Hittin. Hittin ni dia dekat dengan Nazares, bukan 200 km Jerusalem. Tentera salib beria kan, mana berjalan akhirnya kalah kat situ. 200 km lebih kurang. Maka Salahuddin Al-Ayyubi pun bergerak, dah kalahkan tentera salib, bergerak pergi ke Jerusalem. Dekat Jerusalem waktu tu hanya dijaga oleh satu orang jeneral salib aja. Kan? Kalau ikut sebagian sejarah kata nama dia Balian, son of Godfrey, Balian. Maka ketika dah kepung, maka Salahuddin pergi panggil pemimpin jeneral kamu. Maka keluar Balian. Balian kata, okey, kau mesti nak tawan Baitul Maqdis ni kan, atau Jerusalem, tak apa, aku akan bakar seluruh bangunan-bangunan dekat sini. Biar kita lus-lus lah. Kau pun tak ada apa-apa pun. Dan mesti kau akan bunuh seluruh orang-orang salib yang berada di Jerusalem. Sebab 100 tahun dulu kita bunuh orang Islam 70,000. Apa kata Salahuddin? Aku tak akan buat demikian. Habis kau tak nak balas dendam? Aku tidak akan buat demikian. Guruku berbeza dengan guru kamu dan guru mereka semua. Guruku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami orang Islam tidak akan membunuh anak kecil, orang perempuan, orang tua dan orang tidak bersenjata. Serahkan Jerusalem, aku jamin keselamatan 100,000 orang salib yang berada di Jerusalem. Jadi Balian kata apa? Kalau betul katamu, under this term, I'm surrender Jerusalem. So Jerusalem diserahkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi pada 1187 Masihi. Dan orang 100,000 seorang pun tak dibunuh, diiring pergi ke Aqsa, pergi ke bahagian laut, bahagian Palestin saja. Maka tuan-tuan sekalian, hidup balik orang Islam, maksudnya maknanya sejahtera lah sekitar Jerusalem. Sampailah tuan-tuan sekalian. Okey, itu habis zaman klasik Kita masuk zaman moden. Itu baru mukadimah tadi tau. Ni baru masuk isi ni. Kita tu mukadimah tuan-tuan sekalian. Aduh ustaz, lutut dah sakit ustaz. Kan pinggang dah. Okay, saya pendek-pendekkan untuk detail bahagian kedua tu kita sambung tahun depan. Tahun depan 2 hari lagi kan. Sambung tahun depan panjang umur rezeki insya-Allah. Tuan-tuan sekalian okey. Kemudian tuan-tuan sekalian okey. Jerusalem ni tuan-tuan sekalian berada lepas zaman Salahuddin Al-Ayyubi, pendekkan cerita, dia dijaga oleh kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah dijaga, ni pendekkan cerita tau. Kerajaan Uthmaniyah sampai daripada kurun ke-15, 16, 17, 18, 19. Uthmaniyah sampai pada 1924. Tahun depan 2024, genap 100 tahun. 1924 Kerajaan Uthmaniyah dihapuskan daripada sejarah umat Islam. Genap 1 tahun depan. Sebab tu mana-mana ulama dunia tuan-tuan sekalian cerita tahun depan ada satu kebangkitan yang besar Islam. Dalam hadis disebut sebab 100 tahun. Saya bawa balik daripada Iraq.
kan, berbual dengan ulama-ulama yang di sana, imam-imam di sana, menyebut benda yang sama, tuan-tuan sekalian. Kebangkitan. Kan? Macam mana cara dia? Itu Allah punya kuasa. Kita tak tahu. Kan? Dan umat Islam. Maknanya dihapuskan sejarah, maka Jerusalem dan Baitul Maqdis jatuh ke tangan British. Maka perjanjian dinamakan perjanjian Balfour. Perjanjian Balfour ni Jerusalem nanti bakal diberi kepada balik orang-orang Bani Israel. 1940 British cuba mengiktiraf bahawa tanah Palestin itu sebagai tanah orang Yahudi. 1948. Ni tuan-tuan sekalian. Itulah bermulanya sejarah macam mana Israel itu, maknanya Palestin boleh berada daripada ke tangan orang Yahudi. Dulu tuan-tuan sekalian, macam mana kita kalau nak buat sebuah negara, kita kena mendapat pengiktirafan daripada negara lain. Negara lain iktiraf kita. Contoh, zaman Melaka. Melaka pun mengisytiharkan, Sultan Melaka pertama mengisytiharkan, kita lah kerajaan Melaka. Maka dia hantar utusan ke mana negeri-negeri lain, maknanya buat persahabatan, dan negeri-negeri lain mengiktiraf, ini sebuah negara. Itu dulu. Cara. Jadi dulu mana-mana orang nak buat negara, antara yang masyhur sama ada dia membuat perhubungan dengan Uthmaniyah atau dengan British. Dua tu. Sampai Perang Dunia yang Pertama, dulu tak ada, tapi macam itulah kesatuan tu. Siapa nak buat negara, kena ada pengiktirafan ni, PBB ni lah. Tapi Perang Dunia Pertama bukan nama PBB lagi. Perang Dunia Kedua pun nama PBB. Sebab itu tuan-tuan sekalian, 1948 apa jadi? Tiba-tiba PBB yang maknanya ketua dia US, ketua dia British, France dan sebagainya, iktiraf negeri Israel. Sebab itu tiba-tiba Palestin tak ada. Bukan sebuah negara. Sampai sekarang tau, Palestin bukan sebuah negara mengikut undang-undang dan peta dunia, tak ada. Kan? Tentu-tentu kita sebagai orang Islam, dulu namanya Palestin, kita kata tu Palestin. Tapi bagi orang Eropah, tak ada. Bagi dia tak ada. Itu Israel. Bagi dia. Walaupun sejarah rampas apa semua. Ni tuan-tuan sekalian. Sebab itu Yahudi ataupun orang-orang Yahudi sekarang ni memang dia sama ada memang langsung memang dia usaha tak ada Palestin, ataupun kalau ada pun dia cuba cadangkan two state solution. Two state solution ni kau iktiraf juga Israel, kita bagi sikit je tanah sebagai negara Palestin. Itu yang Hamas tak nak. Kau datang rumah kita, kau duduk kat rumah kita, tiba-tiba ruang tamu, dapur apa semua tinggal bilik air satu kau punya. Mana boleh? Ini semua kita punya, kan? Dia boleh bagi macam tu. Itu yang Hamas tak boleh. Kan? Itu yang jadi, kan? Dan juga kebanyakan Palestin berperang. Tuan-tuan boleh cuba bayang sebenarnya British ni satu masalah macam tu lah, tuan-tuan sekalian. Apa jadi pada saudara-saudara kita selatan Thailand? Perjanjian British Siam. Padahal orang-orang Patani itu perang beratus tahun melawan Siam. Ada Siam kalah, ada Patani kalah. Ada Siam kalah. Mana perang tu berterusan. Tiba-tiba British buat perjanjian, selatan Thailand serah kepada Siam. Tiba-tiba kata kita duduk kat Shah Alam, tiba-tiba Shah Alam ni sekarang tiba-tiba menjadi di bawah Australia. Mestilah kita akan melawan. Apa hal? British ni kerjaan. Jadi sama juga dengan Palestin. Tiba-tiba kita duduk baik-baik. Sekarang negara ni negara Israel. Negara Israel. Mesti undang-undang ni kena bayar cukai ni, kena itu dah semua. Itu dia orang melawan. Dan kalau kita di tempat dia orang pun mestilah kita akan tiba-tiba jadi macam ini. Mestilah ada perjuangan untuk membebaskan negara asal tu. Jadi saya setakat saja dulu yang boleh kongsikan. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi. Aku Amitum astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakan keselamatan kepada kami yang hadir pada hari ini dan sesiapa saja yang menjayakan majlis ilmu pada malam ini ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya ya Allah, dari hasad dengki manusia yang menghasad ya Allah, dari kezaliman manusia yang jahat ya Allah, daripada gangguan jin dan syaitan ya Allah, daripada penyakit yang berjangkit ya Allah, daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, kasihanilah umat Muhammad ya Allah, terutamanya saudara-saudara kami yang berada di Gaza dan Palestin ya Allah. Bantulah segala urusan kami dan urusan mereka ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami dan urusan mereka ya Allah. Berikan ketabahan-Mu kepada kami dan kepada mereka ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله.